Salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah dan juga rakan-rakan seperjuangan. Saya Roger Simon bersama dengan Daryl Isaac dan juga Johnny Galvin. Untuk tugasan kali ini, kami memilih negara Australia dan akan menerangkan tentang mata wang asing. Baiklah, sekarang ini kita akan masuk di bahagian pengenalan. Di dalam pengenalan ini terdapat 3 bahagian. Yang pertama iaitu perdagangan antarabangsa. Yang kedua iaitu pengukuran perdagangan antarabangsa di Australia. Yang ketiga, kepentingan perdagangan antarabangsa kepada Australia. Pertama, perdagangan antarabangsa. Perdagangan antarabangsa ialah interaksi antara negara dalam bentuk membeli dan menjual barangan dan perkhidmatan dengan wang atau alat lain untuk memenuhi keperluan dan keinginan pelanggan pada masa yang tepat dan menetapkan harga untuk mendapatkan keuntungan, kelebihan dan kepuasan dengan persetujuan bersama. Struktur perdagangan antarabangsa telah berubah dengan ketara dalam beberapa dekad kebelakangan ini. Elemen utama perubahan struktur ini ialah peranan rantaian bekalan global yang semakin meningkat. Rantaian bekalan atau nilai global ialah rangkaian pengeluaran yang terbesar di banyak negara, di mana sekurang-kurangnya satu negara mengimport input dan mengekspor output. Pengeluaran barangan individu seperti telefon bimbit atau televisyen kini bersifat umum berlaku di beberapa negara. Masing-masing menghususkan dalam peringkat atau komponen tertentu produk akhir. Perdagangan antarabangsa telah meningkat. Sebagai bahagian keluaran dalam negara kasar, KDNK dunia kurang daripada 20% pada pertengahan 1990-an kepada lebih daripada 25% lebih pada tahun 2007. Seperti mana yang kita dapat lihat di Raja 1 ini. Lebih ketara, pertumbuhan dalam perdagangan telah didominasi oleh perdagangan dalam input perantaraan, barangan dan perkhidmatan yang tidak digunakan secara langsung tetapi digunakan untuk menghasilkan barangan dan perkhidmatan lain. Pertumbuhan pesat dalam perdagangan dalam input perantaraan telah dipermudahkan oleh faktor yang telah menurunkan kos perdagangan seperti kemajuan dalam pengangkutan dan teknologi komunikasi, liberalisasi perdagangan, penyingkiran kawalan modal asing, dan kapasiti perindustrian yang semakin meningkat bagi ekonomi sedang pesat membangun. Kelaziman rantaian bekalan global yang semakin meningkat dan peningkatan berkaitan perdagangan input perantaraan mempunyai kaitan langsung dengan struktur perdagangan Australia. Ekspor barangan dan perkhidmatan perantaraan Australia secara konsisten telah melebihi ekspor barangan dan perkhidmatan akhir sepanjang 2 dekad lalu. Kita dapat lihat di Raja 2 ini. Selain itu, jurang antara kedua-dua jenis perdagangan telah melebar sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Ini mencerminkan ledakan sumber kerana sebahagian besar komoditi sumber Australia diekspor ke Asia Timur di mana ia digunakan untuk menghasilkan barangan dan perkhidmatan yang sama ada dijual di Asia Timur atau diekspor semula ke bahagian lain di dunia. Penyepaduan Australia yang semakin meningkat ke dalam rangkaian bekalan global diilustrasikan oleh fakta bahawa Australia semakin menjadi pengekspor bersih barangan dan perkhidmatan perantaraan dan pengimport bersih barangan dan perkhidmatan akhir. Seterusnya kita masuk kedua, iaitu pengukuran perdagangan antarabangsa di Australia. Langkah pengukuran konvensional perdagangan antarabangsa berdasarkan aliran kasar ekspor dan import tidak menangkap sepenuhnya kesan rantaian bekalan global ke atas perdagangan Australia. Penggunaan anggaran perdagangan nilai tambah yang melengkapkan langkah-langkah konvensional dan menggambarkan bagaimana pemecahan pengeluaran merentasi sempadan antarabangsa dalam menjejaskan perdagangan Australia. Tidak seperti perangkaan perdagangan konvensional, perangkaan perdagangan nilai tambah mengenal pasti sumbangan setiap negara dan setiap industri kepada nilai akhir barangan atau perkhidmatan yang diekspor.
Walaupun perangkaan perdagangan konvensional mengenal pasti destinasi awal ekspor sesebuah negara, langkah nilai tambah mengenal pasti kedua-dua destinasi ekspor akhir awal dan berkesan. Perbandingan perdagangan kasar dan perangkaan perdagangan nilai tambah memberikan panduan sejauh mana kejutan permintaan yang berpunca daripada destinasi ekspor akhir secara tidak langsung mempengaruhi Australia. Perangkaan perdagangan konvensional biasanya mengukur nilai barangan dan perkhidmatan setiap kali mereka melintasi sempadan. Anggaran ini membentuk asas perdagangan antarabangsa yang diukur dari akaun negara dan imbangan pembayaran dan merupakan sumber maklumat yang paling boleh dipercayai dan tepat pada masanya tentang import dan ekspor. Tetapi aliran perdagangan kasar tidak semestinya mengenal pasti negara dan industri yang menyumbang kepada pengeluaran barang atau perkhidmatan yang diperdagangkan. Sebaliknya, nilai penuh dikaitkan dengan negara dan industri terakhir yang menghantar produk. Ukuran perdagangan ini mencerminkan cara aktiviti ekonomi diukur di dalam dan merentasi sempadan negara. KDNK adalah petunjuk yang paling biasa digunakan bagi aktiviti ekonomi domestik sesebuah negara. Ia hanya merekodkan perbelanjaan ke atas barangan dan perkhidmatan akhir atau permintaan akhir dan tidak termasuk perbelanjaan ke atas barangan dan perkhidmatan perantaraan atau penggunaan perantaraan. Oleh itu, KDNK mengukur nilai tambah dalam proses pengeluaran. Sebagai contoh, katakan seorang pelombong biji besi menghasilkan biji besi bernilai $100 tanpa sebarang input perantaraan dan menjualnya kepada syarikat lain yang menggunakan biji besi sebagai input perantaraan untuk menghasilkan peti sejuk yang kemudian dijual di dalam negeri sebagai selesai dan baik untuk $110. Keluaran kasar ekonomi adalah bersamaan dengan 210. Manakala nilai tambah seperti yang diukur dengan perbelanjaan akhir adalah bersamaan dengan $110. Akaun negara akan merekodkan nilai tambah barang siap $110 sebagai KDNK dengan berkesan menggalakkan mengira nilai input perantaraan beberapa kali. Untuk mengambil contoh yang sama, pertimbangan aliran perdagangan yang digambarkan dalam Raja 3 ini, katakan pengeluaran biji besi mengekspor biji besi yang dihasilkan sepenuhnya di Australia bernilai $100 kepada sebuah firma di China. Firma di China kemudiannya memproses biji besi yang bernilai $10 untuk mencipta peti sejuk yang diekspor ke Amerika Syarikat, di mana ia dijual sebagai barang siap untuk nilai penuh $110. Ukuran konvensional perdagangan akan merekodkan jumlah ekspor dan import global sebanyak $210. Walaupun hanya 110, nilai tambah di jana dan pengeluaran. Langkah konvensional akan menunjukkan bahawa Amerika Syarikat mempunyai defisit perdagangan sebanyak 110 dengan China dan tiada perdagangan langsung dengan Australia. Walaupun Australia menjadi penerima utama permintaan akhir Amerika Syarikat, jika sebaliknya aliran perdagangan diukur dalam terma nilai tambah, jumlah perdagangan akan sama dengan $110. Juga defisit perdagangan Amerika Syarikat dengan China akan menjadi $10 dan ia akan menjadikan defisit 100 dengan Australia. Gambar Raja 4 ini menerangkan nilai kedua-dua ekspor akhir dan pertengahan yang diukur berdasarkan asas perdagangan kasar konvensional untuk Australia, Amerika Syarikat dan China dan dunia secara keseluruhan. 6 ekspor barangan dan perkhidmatan perantaraan terdiri daripada bahagian yang agak tinggi daripada jumlah ekspor untuk Australia. Menurut WIOD, ekspor perantaraan Australia telah meningkat daripada kira-kira 75% daripada jumlah ekspor pada pertengahan 1990-an kepada lebih daripada 80% ekspor
baru-baru ini. Corak yang serupa boleh dilihat untuk kedua Amerika Serikat dan ekspor dunia. Sebaliknya, barangan dan perkhidmatan akhir terdiri daripada bahagian ekspor China yang jauh lebih tinggi, mencerminkan peranan China sebagai pusat perhimpunan dan banyak rantaian bekalan global. Untuk subtopik pengenalan yang terakhir, yaitu yang ketiga, kepentingan perdagangan antarabangsa kepada Australia. Sebagai sebuah negara perdagangan, Australia bergantung kepada rantaian bekalan antarabangsa yang cekap dan berkesan untuk memacu bilik enjin ekonominya. Pemodenan persekitaran perdagangan antarabangsa Australia memerlukan tumpuan segera oleh kerajaan dan memberikan keutamaan yang sama kepada keselamatan sempadan. Oleh itu, kerajaan Australia percaya masa yang sesuai untuk industri memulakan agenda pembaharuan dan pemodenan yang akan mengalihkan perhubungan untuk perniagaan antarabangsa Australia. Perdagangan dan pelaburan antarabangsa adalah penting kepada ekonomi Australia. Ianya telah mewujudkan pekerjaan dan kemakmuran dan membuka peluang untuk perniagaan Australia berkembang. Sekian daripada saya, Roger Simon, akan diteruskan oleh rakan saya. Selamat sejahtera, saya Daryl Isaac yang akan meneruskan pembentangan kumpulan ini. Jadi untuk perbincangan yang telah kami lakukan sebelum ini, terdapat 3 perkara yang telah kami bincangkan, yaitu dasar kerajaan Australia mengenai pertukaran mata wang asing. Yang kedua, kesan perubahan kadar pertukaran mata wang asing kepada perdagangan antarabangsa. Untuk yang kedua ini terdapat 2 pecahan, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Dan yang ketiga adalah peluang dan cabaran dalam perdagangan antarabangsa bagi negara Australia. Di dalam perbincangan kami, yang pertama adalah dasar kerajaan Australia mengenai pertukaran mata wang asing. Australia tidak menyekat aliran mata wang ke dalam atau luar negara, walau bagaimanapun terdapat kewajiban pelaporan tunai di bawah Akta Laporan Transaksi Tunai CTRA. Jadi untuk mengawal pengelakan cukai dan pengubahan wang haram, Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia atau yang dikenali AUSTRAC mesti menerima laporan pemindahan mata wang antarabangsa sebanyak 10,000 Australian dollar atau lebih. AUSTRAC tidak menghalang pemindahan mata wang biasa yang dikaitkan dengan perdagangan antarabangsa. Dan dolar Australia boleh ditukar secara bebas dan penawaran permintaan antara bangsa menentukan kadar pertukaran. Dalam perbincangan kami yang kedua adalah kesan perubahan kadar pertukaran mata wang asing kepada perdagangan antarabangsa. Kadar pertukaran ialah nilai satu mata wang dari segi mata wang lain. Seperti kalau kita mau pergi luar negara, kita mesti mau tukar-tukar duit kan tuh, tukar ke duit negara yang kita mau pergi itu. Jadi kadar pertukaran penting kepada ekonomi Australia karena pengaruhnya terhadap perdagangan dan aliran keuangan antara Australia dan seluruh dunia. Perubahan dalam kadar pertukaran mempengaruhi ekonomi Australia dalam 2 cara utama, yaitu seperti yang saya katakan tadi, secara langsung dan secara tidak langsung. Jadi yang pertama, secara langsung, ia mengubah harga barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan di Australia berbanding harga barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan di luar negara. Jadi apabila dolar Australia menyusut nilai dia atau kehilangan nilai, kurang mata uang asing diperlukan untuk membeli jumlah tertentu dolar Australia. Ini menjadikan barangan dan perkhidmatan keluaran Australia lebih murah berbanding sebelum ini jika dibandingkan dengan barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan di luar negara. Sebagai contoh, jika dolar Australia menyusut nilai, pelancong yang melawat Australia itu perlu menukar kurang mata wang asing, dan peningkatan dolar Australia akan memberi kesan sebaliknya. Barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan Australia akan menjadi lebih mahal berbanding dengan barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan di luar negara. Salah satu contoh lagi ialah jika dolar Australia meningkat, pelancong Australia perlu menukar lebih sedikit dolar Australia di luar negara. Seterusnya, secara tidak langsung, kadar pertukaran timbul karena perubahan dalam harga relatif barangan dan perkhidmatan Australia
dan luar negara menjejaskan aktiviti ekonomi dan inflasi di Australia. Contohnya susut nilai dolar Australia, peningkatan dolar Australia mempunyai kesan sebaliknya terhadap aktiviti ekonomi dan inflasi. Dengan mengurangkan harga relatif dan barangan perkhidmatan keluaran Australia, susut nilai dolar Australia meningkatkan daya saing antara bangsa pengekspor Australia. Oleh kerana barangan dan perkhidmatan Australia telah menjadi lebih murah berbanding barangan dan perkhidmatan luar negara, pengguna dan firma asing akan menuntut lebih banyak barangan dan perkhidmatan Australia yang membawa kepada peningkatan dalam jumlah ekspor Australia. Pada masa yang sama, berikutan susut nilai pertukaran mata wang, barangan dan perkhidmatan yang diimport menjadi lebih mahal bagi pengguna dan firma Australia. Sebagai tindak balas, penduduk Australia berkemungkinan mengubah corak penggunaan mereka untuk menuntut lebih banyak barangan dan perkhidmatan bersaing import yang dihasilkan di Australia, yang membawa kepada penurunan dalam jumlah import. Seterusnya, dalam perubahan relatif dalam harga ekspor dan import yang timbul daripada perubahan dalam kadar pertukaran, terutamanya mempengaruhi permintaan untuk barangan dan perkhidmatan yang boleh didagangkan. Tetapi pergerakan kadar pertukaran juga mempunyai implikasi terhadap permintaan untuk barangan dan perkhidmatan yang tidak boleh diniagakan. Dalam kes susut nilai, peningkatan dalam jumlah ekspor dan penurunan dalam jumlah import akan meningkatkan pendapatan negara di Australia. Ini seterusnya akan meningkatkan permintaan untuk barangan dan perkhidmatan tidak boleh diniagakan yang dihasilkan di Australia. Untuk memenuhi permintaan yang meningkat untuk produk mereka, firma Australia perlu mengambil lebih ramai pekerja yang akan meningkatkan pekerjaan dan menurunkan kadar pengangguran di Australia. Dalam perbincangan kami yang ketiga adalah peluang dan cabaran dalam perdagangan antara bangsa bagi Australia. Salah satu cabaran utama bagi Australia pada abad baru ini, jika ia ingin membalikkan kejatuhan ke bawah tangga pendapatan berkapita, adalah untuk terus membuka diri dan melakukan pembaharuan lebih cepat daripada rakan dagang Australia. Dan kerajaan Australia juga harus lebih pantas atas sekurang-kurangnya dua sebab. Kerana intervensi dahulu adalah sedemikian rupa sehingga negara tersebut bermula jauh di belakang yang lain pada tahun 1980-an. Dan kerana kelebihan perbandingan negara tersebut sedemikian rupa sehingga ia berkemungkinan akan terus menghadapi kemerosotan jangka panjang dalam syarat perdagangannya. Bahagian penting dalam cabaran pembaharuan dasar adalah untuk mengelakkan instrumen semula dalam satu bentuk perlindungan atau bantuan industri kepada yang lain yang mungkin kurang terang-terangan tetapi lebih tidak cekap. Australia telah menjadi pengguna yang agak aktif bagi peruntukan anti lambakan, contohnya dalam Suruhanjaya Productivity 2000C yang menjejaskan sekurang-kurangnya sementara pengurangan tarif ke atas item yang terpilih. Satu lagi cabaran utama yang dihadapi Australia semasa globalisasi berterusan ialah menyediakan suatu persekitaran di mana pengeluaran boleh dengan lebih mudah membangunkan kelebihan perbandingan dalam industri yang sedang berkembang. Persekitaran perniagaan domestik pastinya jauh lebih meningkatkan pertumbuhan sekarang berbanding kebanyakan abad ke-20. Seterusnya saya serahkan kepada kawan saya Johnny Galvin. Baik, kesimpulannya untuk pembentangan pada hari ini, untuk mengelakkan orang lari dari cukai ataupun pengubahan wang haram, satu laporan mesti diterima oleh Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia ataupun Austrac bagi setiap pemindahan mata wang yang lebih daripada 10,000 USD. Perbincangan ataupun pembentangan kami hari ini yang dapat kami simpulkan dalam tugasan yang telah kami laksanakan adalah tanpa kelulusan Bank Reserve Australia, Akta Telstra atau The Telstra Corporation Act pada masa ini dilarang daripada membuat pembayaran kepada Iraq, agensi atau warga negaranya, kerajaan Libya atau mana-mana usaha yang dimiliki atau dikawal oleh Libya atau agensinya, Kesatuan Kebangsaan untuk Kemerdekaan menyeluruh
Angola dan orang-orang tertentu yang dikaitkan dengan bekas kerajaan Republik Persekutuan Yugoslavia. Telstra kini menghadkan daripada memberikan aset kepada Taliban, Osama bin Laden, organisasi Al-Qaeda dan orang dan entiti lain yang dikenal pasti sebagai pengganas atau penajab keganasan tanpa kebenaran kerajaan Australia. Itu saja daripada kumpulan kami untuk pembentangan hari ini. Sekian dan terima kasih.